faturaddu ala fuqara. Jadi di zaman Rasulullah ambil daripada para hartawan, boleh sekali sampai sana fad'uhum ila, pergi kampung orang itu menerima dua kalimah syahadah. Waktu kena khabar pula Allah Ta'ala mewajibkan kepada mereka itu sedekah di dalam harta-harta kita. Zakat adalah antara perkara yang diwajibkan oleh agama kita. Diwajibkan kepada siapa? Diwajibkan kepada orang Islam. Orang Islam. Maksudnya orang kafir tidak diwajibkan zakat. Hak yang diwajibkan zakat kepada orang tidak ataupun kalau dia bekerja sekali campur dengan benda hak yang dia ada dah, perbelanjaan hak yang diperlukan. Tu fakir. Zakat diambil daripada orang Islam dan tertentu. Imam Ibnul Munzir lagu mana kalau orang saat itu kita diletakkan juga kepada tempat tersebut boleh jamak qasar. Apa maksud boleh jamak qasar? Maksudnya daripada tempat wajib kepada tempat hak yang ni nak bayar saat itu lebih daripada 80 km. Lebih daripada 80 km. Kalau tak lebih 80 km tak ada masalah. Sebagai contoh, kita daripada sini ke Masjid ataupun ke Keter, cukup dah 2 marhalah dah, boleh jamak qasar dah. Jadi kalau orang sini dia nak bayar zakat, nak zakat dia kepada fuqara, fakir miskin hak yang berada di Masjid, berada di Keter, tidak dibolehkan. Itu atas pandangan sebahagian daripada ulama, sebab dikirakan pindah zakat. Tapi yang berkabar tadi, masalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Pandangan masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak boleh pindah zakat. Walaupun ada pandangan yang kedua yang didokong dan disokong oleh ramai juga ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh pindah zakat. Okey, jelaskan masalah ni berlaku khilaf. Sebaik-baiknya jangan pindah, hak tu sebaik-baiknya. Cuma dikatakan pindah, kata hak yang tak boleh atas pandangan yang kata tak boleh pindah saat ni tu, kira jarak dia lagu mana jarak dia? Jarak dia adalah daripada tempat wajib zakat kepada tempat hak yang dia nak bayar saat ni tu lebih daripada 2 marhalah. Kalau tidak lebih tak ada masalah. Kuala Terengganu dengan Marang tak lebih daripada 2 marhalah sebagai contoh. Maka orang hak yang duduk Kuala Terengganu boleh dibayar zakat di Marang. Maksudnya dia boleh bagi kepada fakir miskin hak yang berada di Marang. Dengung cukup tak 2 marhalah sini? Cukup tak 80 km? Kira sendiri lah. Dah nak kira. Kalau cukup tak boleh lah. Kalau tak cukup tak apalah. Jadi cukup tak dengung tak cukup? Tak cukup. Tak cukup boleh lah. Maksudnya tidak dinamakan pindah zakat daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain, melainkan tempat hak yang dia nak bayar daripada tempat hak yang dia wajib dia keluar zakat adalah lebih daripada 2 marhalah. Maksudnya 2 marhalah ke atas. Kalau kurang daripada 2 marhalah, maka tidak dinamakan pindah dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi hak yang perlu kita kena bincang masalah ni mengikut pandangan hak yang kata tak boleh pindah zakat lah. Tidak boleh pindah zakat. Dia tempat wajib zakat dia berbeza daripada zakat badang dan zakat harta. Dia zakat harta lain, zakat badang lain. Tempat wajib zakat. Dia tempat wajib zakat dia tidak dikirakan, tidak dihitungkan di mana tempat kita bekerja. Ia tidak dikira di mana tempat kita bekerja, tapi dikira di manakah tempat. Okey gini, yang takut payah sangat nak cakap mudahnya, zakat terbagi kepada 2. Yang pertamanya zakat harta, yang keduanya zakat badang. Zakat badang adalah zakat fitrah. Zakat harta, tempat zakat harta adalah di mana harta itu berada ketika wajib zakat. Okey, wajib zakat apabila cukup nisab dan cukup haul. Di mana harta itu berada? Kalau kita kata zakat buah-buahan, zakat anggur, zakat tamar, dia dalam mazhab Imam Syafi'i anggur dengan tamar je hak yang wajib keluar zakat. Selain daripada 2 ni tak wajib keluar zakat, melainkan kalau dia jual wajib zakat perniagaan. Itu masalah lain. Baik. Contoh lagi zakat binatang ternakan. Di manakah binatang dia berada ketika wajib zakat? Cukup nisab, cukup haul, di mana binatang dia berada? Situ dipanggil tempat wajib zakat.
Manakala zakat fitrah ni, tempat wajib zakat fitrah adalah di mana tubuh dia berada ketika wajib zakat, tanpa dilihat di mana tempat dia bekerja. Okey, boleh faham. Mu kerja mana sekalipun tak kira. Dia bukan kira tempat wajib zakat ni tempat dia bekerja, bukan. Dia kira tempat harta dia berada ketika wajib zakat ataupun tempat tubuh dia berada ketika wajib zakat. Ni masalah zakat fitrah. Boleh faham tak? Okey, ambil contoh zakat fitrah dulu. Contoh zakat fitrah. Katakanlah kita duduk di Kuala Terengganu sebagai contoh. Kita kerja di Dungu. Okey, boleh faham? Kita duduk di Kuala Terengganu, kita kerja di Dungu. Bilakah wajib zakat fitrah? Wajib zakat fitrah pada penghujung Ramadan masuk Syawal. Jadi kalau dia saat itu sempat 1 Syawal terbenang matahari pada malam raya tu, maka wajib dia zakat. Jadi ketika terbenam matahari, di mana dia duduk? Di mana dia duduk? Kalau dia duduk di Terengganu, maka di Terengganu lah adalah tempat wajib dia bayar zakat fitrah. Kalau dia duduk di Dungu, maka Dungu lah tempat wajib dia bayar zakat fitrah. Okey, boleh faham? Dia tidak melibatkan tempat kerja, dia tidak begitu. Okey, boleh faham Dia melibat, maksudnya dia kena tengok di mana tubuh kita berada ketika wajib zakat. Okey, wajib zakat fitrah apabila terbenang matahari pada malam raya. Maka di mana tubuh kita berada, di situ tempat wajib kita bayar zakat fitrah. Okey, dia tidak melibatkan tempat kita bekerja, di mana tempat kita bekerja tidak melibatkan. Sebab itulah orang hak yang raya di Mekah, orang hak yang raya di Mekah. Jadi malam raya hidup mana? Hidup Mekah. Kediaman dia mana? Kuala Terengganu. Tempat dia kerja di Dungu. Adakah dia wajib kena bayar zakat Dungu? Ada. Nyusah pula wajib bayar zakat Dungu, kita duduk Mekah tu. Wajib bayar Mekah Sebab dia kira mana? Tubuh kita berada ketika wajib zakat. Okey, boleh faham kan? Itu dipanggil tempat bayar zakat fitrah. Manakala tempat bayar zakat harta adalah di mana harta kita berada ketika wajib zakat, tanpa dilihat di mana tempat kita bekerja, tanpa dilihat di mana tubuh kita berada. Kalau harta kita berada pada tempat kita bekerja, maka tempat kita bekerja itu adalah tempat hak yang wajib kita bayar zakat. Ambil contoh. Katakanlah kita ni, sebagai contoh, kita ni duduk di Kuala Terengganu. Lepas tu kita kerja di Dungu, sebagai contoh. Lepas tu kita ada lembu kita duduk pera di Kuala Berang. Ada orang jaga lembu kita di Kuala Berang. Kita ada bayar gaji orang. Lembu kita duduk Kuala Berang. Okey. Sampai masa wajib zakat, cukup nisab, cukup haul, maka wajib kita kena keluar zakat. Kita kena keluar mana? Mana kira tempat zakat lembu kita? Adakah Kuala Terengganu ataupun Dungu ataupun Kuala Berang? Di Kuala Berang. Walaupun kita kerja di Dungu, tidak diwajibkan kita cari trailer ambil lembu kita buat pergi Dungu sebab kita kerja Dungu, ataupun buat balik Kuala Terengganu sebab kita duduk di Kuala Terengganu. Okey, boleh faham kan? Jelas tak masalah tu? Okey, jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekali lagi kesimpulan sebelum daripada kita pergi kepada permasalahan yang lain. Sebahagian daripada ulama dia faham daripada hadis kata Rasul, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil zakat itu daripada orang kaya di kalangan mereka itu dan diberikan kepada orang fakir di kalangan mereka itu. Ambil daripada orang kaya mereka dan diberi kepada orang fakir mereka. Maka zakat, sebahagian ulama dia kata zakat tidak boleh pindah lah. Jadi kena bayar di tempat zakat tu lah. Jadi kalau sekiranya mung wajib bayar tempat zakat mung sini, mung kena beri kepada orang yang layak yang ada di situ. Melainkan kalau orang layak tak ada situ orang kaya belaka, baru boleh mung buat pergi tempat lain. Cuma kita kabodah atas pandangan hak yang kata tidak boleh pindah zakat, tidak dinamakan sebagai pindah, melainkan daripada tempat zakat kepada tempat hak yang dia nak pindah saat itu mesti cukup 2 marhalah ke atas. Kalau tak cukup, ia tidak dinamakan pindah. Okey, jelas tak? Masalah ni jelas kan? Tapi masalah pindah zakat ni masih lagi dalam kategori masalah khilafiyah. Maksudnya di sana ada pandangan ulama yang mengatakan tidak menjadi masalah pindah zakat. Hak yang kata tak boleh, ada hak yang kita kata ada khilaf ni untuk pemilik harta itu sendiri. Manakala pemimpin, badan hak yang dilantik oleh kerajaan, maka hak tu tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Dia nak buat atau mana pun zakat dia tak ada masalah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi hak yang perlu kita kena sebut sekali lagi adalah
tempat zakat ni dia berbeza daripada zakat harta dengan zakat fitrah. Zakat fitrah tempat dia adalah di mana tubuh seseorang itu berada ketika wajib zakat. Masa wajib zakat fitrah apabila terbenam matahari pada malam raya 1 Syawal. Manakala zakat harta, tempat zakat harta adalah di mana harta dia berada ketika wajib zakat. Tak kiralah mana dia harta dia berada. Okey, jelas tu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis ni juga sebahagian daripada ulama faham bahawasanya zakat juga diwajibkan pada harta yang dimiliki oleh kanak-kanak apabila cukup syarat dia. Kan kita budak tak wajib sembahyang, budak tak wajib puasa. Tapi masalah zakat wajib. Masalah zakat wajib. Sebab dia sebab kata Rasulullah tu'khadhu min aghniyaihim. Diambil daripada orang kaya. Perkataan orang kaya ni tidak dikhususkan untuk orang dewasa. Orang kaya ni, orang kaya dari kalangan orang Islam. Kalau budak kaya, orang gila tu kaya, ataupun orang puang tu kaya, ataupun orang lelaki tu kaya, sedangkan kesemua dia orang Islam, maka wajib kena keluar zakat. Cuma budak saat ni dia tak tahu benda yang wajib keluar zakat harta dia adalah ayah dia. Maksudnya wali dia. Kadang-kadang budak ni dia boleh saka. Contoh kita kata mak dia meninggal dunia, mak dia banyak harta. Boleh ke dia belaka harta? Kita jangan anggap anak yatim ni susah belaka, kita jangan anggap lagu tu. Sebab itulah salah orang tu bagi zakat kepada anak yatim atas nama anak yatim. Tu salah. Anak yatim bukan asnaf zakat. Dia boleh kita bagi zakat kepada anak yatim kalau sekiranya dia termasuk dalam asnaf zakat. Dia fakir, dia miskin. Kadang-kadang anak yatim dengan orang yang beri zakat kaya anak yatim lagi. Dia boleh zakat 4 juta. Kawan ni baru ada dalam 50,000 je hak nak keluar zakat. Jadi dia tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh kita bayar zakat kepada anak yatim atas nama anak yatim. Tapi boleh bayar zakat kepada anak yatim kerana dia orang fakir, kerana dia orang miskin. Itu boleh. Sebab bukan mesti anak yatim saat itu fakir, miskin. Okey, nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Akan datang kita akan bincang bab ni. Cuma hak yang kita nak ceritanya adalah daripada hadis ni juga sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya zakat diwajibkan juga pada harta kanak-kanak apabila cukup syarat dia. Kalau kanak-kanak tu kaya, cukup nisab, cukup haul, wajib kena keluar zakat daripada harta dia. Jangan faham, dah kanak-kanak kan bukan mukallaf kan, dah wajib zakat. Sebab Rasul kata tu'khadhu min aghniyaihim, diambil zakat daripada orang kaya. Jadi kalau orang tu kaya tak kira lah budak ke, orang dewasa ke, orang yang berakal ke, ataupun orang gila ke, yang penting dia orang Islam, maka perlu dikeluarkan zakat daripada harta dia. Dan pandangan yang mengatakan wajib zakat pada harta kanak-kanak apabila cukup syarat sebenarnya adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama. Walaupun ada pandangan segelintir ulama kata tak wajib zakat, tapi pandangan majoriti ulama mengatakan wajib zakat, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i yang diguna pakai di tempat kita. Jadi harta kanak-kanak cukup wajib dizakatkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya hadis ini diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Dan cuma teks hadis ini adalah menurut lafaz riwayat Imam Bukhari. Lafaz riwayat Imam Muslim gini juga, tapi ada sedikit perbezaan, sikit je, makna sama je. Seterusnya wa an Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadhihi fariidatu as-sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-muslimin والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76
إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة ربع العشر وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواه البخاري. Oh panjang hadis ni selah hadis ni. InsyaAllah kita kena sambung minggu depan pula lah. Panjang sangat hadis ni. Ni hadis berkenaan dengan zakat binatang ternakan. InsyaAllah kita akan bincang pada minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.